Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kerana menghadiri PDPR pada hari ini. Hari ini kita bermula dengan tajuk baru. Pada minggu lepas kita dah berakhir dengan taburan penduduk. Hari ini kita masuk kepada bab 12, pertumbuhan penduduk. Pada akhir pembelajaran ini, murid dapat menjelaskan konsep pertumbuhan penduduk, menentukan kadar pertumbuhan penduduk, menghuraikan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, mentafsir struktur dan komposisi penduduk berdasarkan piramid penduduk dan merumuskan kesan struktur dan komposisi penduduk kepada pembangunan negara. Tapi hari ini cikgu hanya menjelaskan satu sahaja pembelajaran, iaitu menjelaskan konsep pertumbuhan penduduk. Isu tentang pertambahan penduduk dunia sering dibahaskan di dalam persidangan-persidangan pemimpin dunia di peringkat antarabangsa. Kini banyak negara maju di seluruh dunia cuba untuk mengurangkan populasi penduduk seimbang dengan kemajuan ekonomi serta sumber semula jadi negara masing-masing. Namun, isu pertambahan penduduk masih meruncing di kalangan negara-negara membangun. Pertambahan penduduk yang pesat boleh memberi kesan yang buruk kepada alam sekitar dan sumber tenaga di sebuah negara. Jadi kita tengok pada slide ini ada beberapa perkataan baru yang awak perlu tahu, iaitu yang pertama, populasi. Populasi bermaksud kita melihat kepada negara tersebut dari segi dewasa, tua, dari segi kanak-kanak, dari segi bayi. Itu populasi. Ya. Populasi penduduk seimbang. Ya. Penduduk seimbang ni perlulah iaitu antara dewasa dengan tua tu biar sama. Banyak dalam sebuah negara. Tapi susah ya kita nak dapat orang dewasa ni sama banyak dengan orang yang dah tua ataupun kanak-kanak. Sebab mereka ni kita perlukan, penduduk ni kita perlukan untuk menjadi sumber tenaga kerja di dalam negara kita untuk membantu meningkatkan ekonomi negara. Jadi di dalam sesebuah negara, kita terdapat sumber semula jadi. Apa maksud sumber semula jadi ni? Apa yang perlu kita dapat untuk menaikkan atau meningkatkan ekonomi negara seperti pertanian, getah, kita ada getah kelapa sawit, kita ada laut, nelayan, kita ada petroleum untuk perlumbungan. Tapi siapa nak buat semua kerja tu? Mestilah penduduk. Ya, tapi kalau penduduk je sedikit, siapa yang nak menggunakan? Macam mana negara nak kaya kalau kita tak mendapatkan sumber semula jadi kita dengan betul? Tetapi pertambahan penduduk di beberapa kawasan yang tak sesuai boleh memberikan kesan buruk kepada alam sekitar. Contohnya bagi negara-negara membangun atau negara-negara miskin yang masih kurang dari segi teknologi untuk mendapatkan sumber semula jadi. Jadi apa yang mereka buat? Mereka akan mendatangkan kesan buruk kepada alam sekitar. Mungkin membuang sampah atau melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat seperti membuat penerbangan balak yang haram. Apa itu pertumbuhan penduduk? Konsep pertumbuhan penduduk bermaksud pertambahan bilangan penduduk yang sedang berlaku di kawasan tertentu, sama ada di kawasan kecil, dalam negeri atau secara global. Jadi kita sebagai ahli geografi, kita ditugaskan untuk mengira pertumbuhan penduduk. Kalau kita tak kira, macam mana kita nak tahu bilangan penduduk di negara kita? Pertambahan penduduk dunia telah meningkat berkali ganda sejak revolusi perindustrian, iaitu pekerja di kilang. Kita perlukan ramai pekerja di kilang untuk membantu mendapatkan hasil yang lebih banyak, produktiviti yang lebih banyak. Tetapi disebabkan negara itu kurang penduduk, jadi kilangnya kecil-kecil saja. Kini dianggarkan penduduk dunia mencecah 7 bilion dan angka ini akan mencecah sehingga 9 bilion pada 2050. Tapi masalahnya pertumbuhan penduduk ini tidak sekata. Jadi kita boleh lihat pada graf pertumbuhan penduduk dunia serta mengikut benua. Jadi benua ada 2, 4, 5 benua dan benua Asia warna oranye sedang bersama-sama dengan pertumbuhan penduduk dunia meningkat, ya, jumlah bilangan penduduk. Macam manalah kita nak sebagai ahli geografi untuk menentukan kadar pertumbuhan penduduk? Kadar pertumbuhan penduduk ialah data yang menunjukkan jumlah penduduk sama ada pergerakannya statik, meningkat atau berkurang
dalam tempoh yang tertentu. Jadi bila kita sebut sebagai kadar, kadar ni ialah matematik. Bila kita kata kadar, kita kena kira. Bila kita kena kira, kita kena mendapatkan data. Ya? Data yang menunjukkan jumlah penduduk. Jadi daripada data tu kita boleh tahu sama ada pertumbuhan dia statik atau kekal jumlahnya, meningkat atau berkurang dalam tempoh yang tertentu. Kadar pertumbuhan penduduk juga berkait rapat dengan data-data penduduk yang lain seperti kadar kelahiran, kadar kematian dan kadar pertumbuhan penduduk semula jadi dan jumlah migrasi bersih. Migrasi bermaksud mereka yang berhijrah, sama ada masuk atau keluar. Macam mana nak kira kadar kelahiran? Kadar kelahiran merujuk kepada rekod kelahiran bilangan bayi yang lahir. Lahir hidup ya, bagi tahun tersebut setiap 1000 orang. Okay. Formula mengira kadar kelahiran ialah jumlah kelahiran bahagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun darab 1000. Jadi jawapannya mesti berapa setiap 1000 orang. Contohnya, kadar kelahiran negara X 345,000 bayi bahagi 32 juta penduduk darab 1000. Jawapannya 10.6 setiap 1000 orang. Jadi maksudnya setiap 1000 orang akan lahir 10 orang bayi. Adakah bagus kalau 1000 orang lahir 10 orang bayi? Belum tentu lagi sebab kita kena tengok peratus kadar kelahiran tersebut. Macam mana nak cari peratus? 10.6 bahagi balik dengan 1000 darab dengan 100%. Dapatlah 1.06%. Jadi kita nampak walaupun 10 orang lahir dalam 1000 orang, tapi kadar kelahirannya masih bawah lagi 1.06. Sikit lagi. Jadi masih lagi dianggap tidak menepati kehendak negara. Kadar kematian. Bagaimana kita nak mengenal pasti kadar kematian? Merujuk pada bilangan penduduk yang meninggal dunia pada tahun berkenaan bagi setiap 1000 orang penduduk pada sesuatu tahun. Formula mengira kadar kematian ialah jumlah kematian bahagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun darab 1000. Contoh, kadar kematian negara X 135,000 orang. Tak kira lah dia mati sebab sakit ke, kemalangan ke, banjir ke, peperangan ke. Okay? Kita kena kira. Dia ada surat kematian. Daripada surat kematian itu, kita kira setiap tahun berapa ribu orang yang mati. Jadi 135,000 orang bahagi 32 juta dapat 4.16 setiap 1000 orang. Bermaksud setiap 1000 orang 4 orang akan mati. Okay. Adakah kadar ni bagus? 4.16 bahagi 1000 darab 100. 0.42. Ni bagus. Biar dia rendah. Maksudnya kadar kematian dia rendah. Itu yang kita cari. Ya. Jadi adakah negara ini bagus? Bagus. Sebab dia rendah daripada 1. Kadar pertumbuhan semula jadi. Apa itu maksud kadar pertumbuhan semula jadi? Merujuk kepada data kadar kelahiran dan data kadar kematian. Formula mengira kadar pertumbuhan penduduk semula jadi ialah peratus. Kita ambil yang peratus saja. Peratus kadar kelahiran tolak peratus kadar kematian. Macam mana dapat peratus kadar kelahiran? Ingat balik. Bahagi dengan 1000 darab 100. Jadi kadar kelahiran tadi apa formula dia? Jumlah bayi yang lahir bahagi dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun darab 1000. Okay. Jadi kadar pertumbuhan penduduk semula jadi ialah kelahiran tolak kematian. Kalau kadar positif bermaksud terdapat peningkatan dari segi kadar pertumbuhan penduduk semula jadi. Baguslah. Kalau negatif bermaksud pengurangan dari segi pertumbuhan penduduk. Jadi tak apa-apa, bagus kalau negatif. Migrasi bersih merujuk kepada bilangan penduduk yang keluar atau masuk di dalam sebuah negara. Kenapa nak keluar masuk sebuah negara? Kita kadang-kadang macam awak satu hari nanti lepas habis tingkatan 4 naik tingkatan 5, lepas tu melanjutkan pelajaran. Mungkin awak melanjutkan pelajaran ke negara United Kingdom untuk doktor, jadi doktor. Okay? Itu dah awak dah migrasi keluar. Maksudnya awak dah ditolak keluar oleh negara. Sebagai salah seorang yang bukan
kita nak kira sebagai pertumbuhan penduduk. Jadi formula mengira migrasi bersih ialah migrasi masuk tolak migrasi keluar. Migrasi masuk kemungkinan penduduk Indonesia yang masuk kemudian minta jadi warga negara. Jadi migrasi bersih, kalau positif berlaku peningkatan jumlah migran yang masuk, kalau negatif menunjukkan berlaku peningkatan jumlah migran yang keluar. Okey, mana yang lebih baik? Yang masuk ke yang keluar? Okey. Kalau boleh biar masuk. Jadi pertumbuhan penduduk negara kita tu banyak. Jadi akhirnya macam mana nak kira kadar pertumbuhan penduduk? Kadar pertumbuhan penduduk boleh didapati dengan mengambil kira data-data tadi. Jumlah kelahiran, jumlah kematian, jumlah migrasi bersih. Daripada situ, bahagi semula dengan jumlah penduduk darab 1000. Ni tak ada pertengahan-pertengahan tahun. Kita terus aja ambil. Okay? Dari situ, kita dapat per berapa setiap 1000 orang. Okay? Jadi, daripada situ boleh dapat peratus pertumbuhan penduduk. Bahagi 1000 darab 100%. Sama saja. Jadi kena hafal formula ni. Selalulah tengok YouTube ni berulang-ulang kali. Dalam soalan objektif memang tak banyak soalan pengiraan. Tapi dia memang target satu soalan mesti ada. Sama ada nak kira kadar kelahiran ke, kadar kematian ke, pertumbuhan sebelum jadi. Mesti ada satu soalan yang dia akan tangkap dan tulis. Ya? Tapi kita tak tahu yang mana satu yang dia minta pada setiap tahun. Jadi kita lihat dekat sini ialah peratus pertumbuhan penduduk dunia mengikut negara pada tahun 2011. Jadi tahun 2020-2021 dia tak berapa valid lagi lah sebab kita telah mengalami pandemik COVID-19. Jadi kita lihat negara-negara yang tiada data tak ada. Semua mengalami kadar pertumbuhan penduduk. Maksudnya pertumbuhan kadar kelahiran dia masih ada setiap tahun di negara tersebut. Okay. Malaysia masih dikategori dalam 1 hingga 2%. Pada pendapat anda, mengapa data penduduk ni penting pada sesebuah negara? Kenapa perlu nak ambil, nak tahu kanak-kanak ada berapa, orang tua ada berapa? Kenapa? Ya? Sebabnya ada beberapa sebab nanti awak akan belajar. Cuma bagaimana caranya kita nak dapatkan data penduduk ni sebenarnya? Adakah hanya bergantung kepada kadar kelahiran bayi? Tidak ya. Kita ada satu dinamakan bancian penduduk. Bancian penduduk adalah dibuat oleh Jabatan Perangkaan Malaysia. Jadi kalau awak berminat nak jadi ahli geografi, salah satu pekerjaan yang dibuat ialah bancian penduduk. Bancian penduduk ini bertujuan untuk mengumpul stok dan profil penduduk dan perumahan yang komprehensif dan terperinci sehingga ke peringkat geografi kecil sebagai penanda aras bagi ciri-ciri demografi dan sosioekonomi penduduk. Jadi kita boleh tahu dia bekerja sebagai apa, sesuai tak anak dia ramai kalau dia kerja banyak macam ni. Okey, daripada situ itu adalah kerja seorang pembanci penduduk. Okey. Jadi pada tahun 2020 sepatutnya kita ada bancian kali ke-6. Tetapi disebabkan fenomena pandemik COVID-19, kita terpaksa batalkan sebab sekarang ni terdapat lebih daripada 20,000 orang penduduk Malaysia yang telah pun meninggal dunia disebabkan selain daripada kematian akibat kemalangan atau banjir. Ya? Jadi kita ada satu lagi penyakit. Ini menyebabkan mungkin kemungkinan besar dari penduduk kita yang 32 juta orang ya, sepatutnya dah menurun. Ya, menurun disebabkan kematian. Jadi Malaysia ni kalau mengikutkan wawasan kita ialah mendapat 70 juta penduduk. Kerana negara kecil kita ni sesuai dengan 70 juta penduduk. Tetapi masalah yang kita hadapi sekarang, kita masih lagi 32 juta orang. Ya? Target kita 70 juta. Jauh lagi ya. Jadi itu dia topik kita pada hari ini. Itu kadar pertumbuhan penduduk. Apa itu pertumbuhan penduduk sebelum jadi, macam mana nak kira. Jadi anda ulang-ulang tengok video tersebut. Jadi ini antara soalan-soalan yang dalam SPM ya. Ini contoh soalan objektif. Berikut adalah ciri penduduk sebuah negara. Kadar kelahiran dia rendah. Kadar kematian dia rendah. Kenapa? Dua-dua rendah. Adakah bagus?
taraf kesihatan dia tinggi, taraf teknologi dia tinggi, kadar buta huruf tinggi, amalan pemakanan tak seimbang. Jadi apakah jawapan yang paling sesuai? Okey. Kalau awak tengok kadar kematian dia rendah, kadar kematian rendah, baguslah. Jadi dah mestinya amalan pemakanan tidak seimbang, tak sesuai. Sebab kalau kadar kematian dia tinggi, mungkin dia makan tak sihat. Jadi pemakanan tak seimbang tu mungkin jawapan. Jadi jawapan D tak boleh diterima. Okey. Kemudian kita tengok kadar buta huruf tinggi. Apa maksud buta huruf? Itu orang yang tak boleh membaca. Kalau orang tak boleh baca ni, selalunya mereka tak pandai nak menjaga makanan. Mereka tak pandai nak mengawal diri daripada penyakit. Sebab mereka kurang membaca. Jadi adakah sesuai dengan kadar kematian yang rendah? Tidak sesuai. Ya, sebab selalunya orang yang kematian rendah ni, dia selalunya dia faham bagaimana nak menjaga kesihatan. Taraf teknologi tinggi. Taraf teknologi tinggi bermaksud mungkin hospital dia mempunyai teknologi pembedahan atau kemudahan peralatan kesihatan yang lebih baik menyebabkan kadar kematian dia rendah. Tetapi masalahnya kadar kelahiran pula rendah. Okey, kadar kelahiran rendah. Adakah sesuai dengan taraf teknologi tinggi? Tak tahu. Yang A, taraf kesihatan tinggi. Kalau taraf kesihatan tinggi, mestilah kadar kelahiran pun tinggi. Jadi apakah jawapan yang sesuai? Jawapan yang sesuai ialah taraf teknologi yang tinggi kerana kadar kelahiran rendah, kadar kematian rendah ni adalah untuk negara maju. Ya, negara maju ni mereka kelahiran rendah kerana mereka memikirkan kekayaan. Mereka mengejar kos kehidupan yang lebih berkualiti. Jadi kelahiran anak dia rendah. Jadi lebih sesuai taraf teknologi tinggi. Ini jawapan dia bagi negara maju. Soalan aras rendah. Seperti yang cikgu sebut sebelum ini, soalan aras rendah selalunya 1 atau 2 markah. Mereka tak memerlukan awak memberi contoh. Dia hanya perlukan huraian ataupun 1 atau 2 ayat saja ataupun 1 ayat saja pun boleh. Apakah yang dimasukkan dengan pertumbuhan penduduk? Okey. Jadi pertumbuhan penduduk ialah data yang menunjukkan jumlah penduduk pada tahun tersebut sama ada statik, meningkat, menurun. Okey, kalau awak tak nak panjang-panjang pun boleh. Pertumbuhan penduduk ialah melihat statik, meningkat atau menurun pun boleh. Diterima 2 markah. Okay. Kalau tak ingat statik, meningkat, menurun, pertumbuhan penduduk berkait rapat dengan kadar kelahiran, kadar kematian dan migrasi pun diterima 2 markah. Okey, jadi ada 2 jawapan yang sesuai. Mana-mana pun boleh. Soalan aras rendah. Soalan aras sederhana. Soalan aras sederhana seperti mana yang cikgu selalu sebut, markah dia antara 3, 4 atau 5. Okay. Terangkan kesan yang berlaku sekiranya corak kadar kelahiran tersebut semakin merosot. Jadi bila awak diberi bahan rangsangan seperti ini, bahan rangsangan maksudnya dia berikan awak satu benda, gambar. Awak kena tengok. Awak kena kaji. Dia tangkap apakah graf ni berkaitan dengan apa. Dia tunjuk gambar baby. Dia berkaitan dengan kadar kelahiran. Di mana? Di Malaysia. Jadi jangan fikir negara lain. Awak fikirkan Malaysia saja. Jadi kalau tengokkan kadar kelahiran dia menurun. Dia menurun. Daripada 17 ke 15. Dia bukan tanya sebab. Dia tanya kesan. Apa jadi kalau semakin dia menurun? Dia nak 4 markah. Jadi 4 markah selalunya fakta dan huraian. Cikgu dah sebut fakta dan huraian 2 sahaja. Okey, 2 fakta, 2 huraian. Okey, jadi apa-apa pun awak kena buat secara kasar dulu. Secara kasar tulis kat mana-mana kat bahagian tepi tu, buatkan fakta dia, huraian dia. Kurang tenaga buruh.
Apa maksud uraian dia? Sumber tak dapat diterokai sepenuhnya. Kurang pasaran barangan. Kuasa beli terhad. Import tenaga buruh. Kos perbelanjaan meningkat. Golongan tua meningkat. Ini cikgu bagi 4. 4 isi. Dia cuma nak 2. Jadi awak boleh pilih mana-mana. Dan kalau awak punya jawapan tonggang terbalik pun tak apa. Awak jangan risau. Awak jangan fikir, alamak, kalau kurang tenaga buruh, jawapannya mesti sumber tidak dapat diterokai. Kan? Tak ada. Ya, dia bergantung pada pemeriksa. Dia kalau uraian awak bersesuaian dengan fakta, dia terima. Jangan takut. Cuma jangan terkeluar daripada negara Malaysia. Contohnya, kurang tenaga buruh kerana terdapat banyak gurun. Itu dah salah. Kerana di Malaysia tak ada gurun. Jadi jawapan uraian awak tu dah salah. Jadi berhati-hati semasa menjawab soalan. Ya. Jadi kalau awak nak buat dalam bentuk karangan pun boleh diterima. Ya. 4 markah cikgu cakap 2 fakta 2 huraian. Okay. Jadi tak perlulah awak nak buat sampai 4-5 muka surat. Yang pentingnya ada fakta, ada huraian. Fakta, huraian. Okay. Didapati corak kadar kelahiran semakin merosot menyebabkan kita kekurangan tenaga buruh. Maka tambahlah perkataan-perkataan yang sesuai. Maka orang kata wacana. Ya. Nanda wacana dia tu sesuai. Maka banyak sumber yang tidak dapat diterokai sepenuhnya. Kesan kedua ialah berkurangnya pasaran barangan yang terjual. Maka kuasa beli juga terhad. Kalau awak tak nak jawab macam ni, awak nak tulis 1, kekurangan tenaga buruh. Sumber tak dapat diterokai sepenuhnya. Okey, 2, kurangnya pasaran barangan. Boleh. Okey, jadi awak boleh tulis nombor 1, nombor 2 pun boleh. Okey. Aras tinggi. Aras tinggi selalunya 6 markah. 6 markah. Kalau 6 markah, mesti ada contoh. Awak buatlah banyak mana fakta pun, awak dekat situ 6 markah, selalunya 3 fakta. 3 fakta, 3 huraian, 3 contoh. Tapi sebaik-baiknya, biarlah 2 fakta, 2 huraian, 2 contoh. Okay. Katalah awak buat 5-6 fakta, dia cuma bagi awak 2 saja. Sebab fakta dia 2. Kalau awak buat 2 fakta, 10 huraian pun tetap markah tertinggi dia bagi 4 je. Awak tak dapat 6 sebab dia perlukan contoh. Kalau awak tak buat contoh, maksudnya markah yang paling baik ialah 4 lah. Sebab 5 dan 6 dia mesti ada 5 bermaksud 1 contoh. Kalau 6 markah dia maksud genap 2 contoh. Jadi dekat sini cikgu bagikan 4 contoh jawapan. Awak boleh pilih. Kalau awak tonggang terbalik pun tak apa. Contoh wanita mementingkan kerjaya, jadi dia memilih anak sedikit. Kerana apa? Kerana wanita ini melanjutkan pelajaran. Lambat berkahwin. Wanita lambat berkahwin, maka tahap kesuburan dia rendah. Kenapa mereka lambat berkahwin? Kerana mengejar kekayaan. Kalau awak buat tonggang terbalik pun tak apa. Wanita mementingkan kerjaya menyebabkan tahap kesuburan dia rendah. Tahap kesuburan yang rendah menyebabkan anak dia pun sedikit. Boleh. Awak jangan risau dengan pemeriksa. Yang pentingnya setiap ayat awak tu mesti ada contoh. Ni cikgu buat panjang ni. Awak nampak panjang banyak ni cikgu. Tak ada. Kalau awak tengok satu-satu, ia melibatkan fakta, huraian, contoh. Kalau awak tak nak buat dalam bentuk karangan macam ni, awak boleh buat 1, 2 je. 1, fakta, tulis 1 ayat, fakta, huraian, contoh. 2, fakta, huraian, contoh. Kalau dalam bentuk karangan, jadi panjang sikit. Okey. Jangan risau. Nanti kita belajar satu-satu cara nak menjawab. Okey. Jadi minggu lepas kita dah habis topik taburan penduduk.
Jadi di sini cikgu bagikan contoh soalan untuk dapatkan TP6. TP6 ni sama juga kena buat contoh-contoh soalan SPM. TP6 ialah merumuskan kesan taburan penduduk padat dan jarang di dunia. Awak kena ulang kaji balik apa dia taburan penduduk dan kesan taburan penduduk. Jadi soalannya, huraikan kesan kepada kawasan yang mengalami taburan penduduk jarang. Adakah situasi ini memberi kebaikan atau keburukan kepada pembangunan kawasan tersebut? Jelaskan jawapan. 6 markah. Jadi tak perlulah awak nak hantar pada cikgu sampai 3-4 surat. Tak perlu. Cikgu hanya perlu 2 fakta, 2 huraian, 2 contoh. Ingat, gariskan. Mesti ada highlighter. Apa perkataan dia nak? Kesan. Yang kedua, apa dia? Tempat nak? Jarang. Jangan awak pilih padat. Apa yang lagi dia minta? Dia minta kebaikan atau keburukan. Pilih salah satu. Jangan awak tulis dua-dua. Kebaikan ada, keburukan ada. Okey, adakah dia memberi kebaikan? Kalau awak kata dia banyak beri kebaikan, awak tulis kebaikan saja dua-dua. Kalau keburukan, tulis dua-dua keburukan. Okey, dan ditulis kepada pembangunan. Okey, jadi awak pilih satu negara yang berpenduduk jarang. Jadi lihat pada kebaikan atau keburukan kepada kawasan tersebut. 6 markah. Jadi awak boleh hantarkan secara WhatsApp ke, bila dah siap tu boleh tulis terus dalam WhatsApp. Tak maulah awak tulis dalam kertas lepas tu awak hantar kat cikgu. Sebab cikgu tak nampak tulisan awak tu jauh. Awak tulis dalam WhatsApp. Hantar pada cikgu 0126398 324. Cikgu boleh tandakan dan pulang balik pada awak untuk dapatkan TP6. Okey, selamat maju jaya. Semoga mendapat TP6. Terima kasih. Jumpa lagi minggu hadapan. Bye.